Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Seperti biasa, jika audio jelas boleh tolong maklumkan kepada saya. Maaf live lambat. Share ramai-ramai, shadow ban ya, yang berterusan ni makin dirancakkan. Dan juga sertai Telegram saya, Regi Jesse Rita Udin. So pergi ke Telegram, sertainya, type Regi Jesse Rita Udin dan kemudian sertai Telegram tersebut. So jika ada jelas boleh tolong maklumkannya sebab banyak gangguan kebelakangan ini. Okey, jelas, terima kasih. So saya ditanya untuk ulas, diminta untuk ulas oleh pelbagai pihak berhubung kenyataan Perdana Menteri bahawa asyik ya, isu bakute, isu isu bakute dan sebagainya yang ditimbulkan, isu kantin sekolah, kita perlu bincangkan benda yang lebih serius, lebih penting, katanya penting ya, lebih penting. Okey. So lepas tu dia berkata dia keluar negara ya, bertungkus lumus cari pelaburan ya, dan bila dia balik sini bakute dan isu kantin. Okey. Now isu bakute saya dah ulas, isu kantin saya dah ulas. Malah isu kantin sebenarnya saya tak nampak masalah, tetapi saya tetap ulaslah. Isu bakute saya dah ulas. Dan apa yang saya boleh katakan di sini, pertama, saya separuh setuju dengan Perdana Menteri. Okey, kalau cerita babak isu kantin saya dah ulas. Benda tu memang saya fikir sudah dijadikan isu yang besar untuk tujuan politik. Anda boleh scroll ke bawah dan anda boleh cari live saya sehari dua yang lepas berhubung isu kantin. Now, bila masuk isu bakute, semestinya masyarakat Melayu Islam akan gusar kerana perlembagaan kita menjelaskan ya, sejelas-jelas mungkin Islam agama persekutuan, dan kita ada undang-undang untuk khas ya, undang-undang syariah khas untuk penganut beragama Islam, dan kita ada hak istimewa orang Melayu, Bumiputera dan sebagainya. So semua ni adalah, especially bila kita cerita hak istimewa, bila kita cerita bahasa Melayu, bila kita cerita Islam agama persekutuan, semua ni adalah paksi-paksi utama yang menjadi asas ya, dalam bentuk tertulis yang wujud dalam perlembagaan persekutuan, asas kepada kontrak sosial yang sebenarnya merupakan satu persetujuan oleh bukan Muslim, bukan Melayu di negara ini sebagai syarat dalam kewarganegaraan di bawah sebuah negara yang merdeka. Dan itu belum berubah. So maknanya semua ni juga mencerminkan tanah ini sebagai tanah warisan Melayu ya, yang sebenarnya diiktiraf oleh British, malah disebut dan ditulis oleh orang British bahawa this is tanah Melayu. Dan saya dah jelaskan benda ni dalam satu live yang berasingan, juga anda boleh cari dan rujuk beberapa minggu yang lepas. So of course, bila tiba-tiba ada satu makanan orang Cina, bakute, dijadikan makanan warisan, jangan kata orang Melayu gusar. Orang-orang yang terlibat di dalam kerajaan yang telah menjadikan benda ni realiti, sendirinya tahu benda ni akan meletup dan menggusarkan Melayu Islam. Tetapi tanpa rundingan, tanpa menyantuni masyarakat Malaysia, mereka melakukan. So bagi saya sebenarnya ianya amat-amat kurang ajar. Walaupun hujah yang dikemukakan oleh menteri berkenaan, iaitu Tiong King Sing, betul ya, bak kute, bak itu bukan semestinya
merujuk kepada babi. Betul. Tetapi dalam berkata demikian, secara tidak langsung Tiong King Sing juga telah mengaku bahawa ia turut melibatkan babi. So pada itu, ia sungguh kurang ajar. Dan yang anehnya, di bawah pentadbiran ini, benda ini telah dibolehkan. Okay. Now, of course, masyarakat Melayu Islam marah dan gusar. Of course, benda ni menjadi titik di kebencian orang Melayu yang ditujukan kepada pemimpin-pemimpin bukan Islam yang bertanggungjawab terhadap perkara ni. Malah, kita lihat di dalam kerajaan, blok kerajaan, UMNO, ada seorang pemimpin, iaitu Ketua Pemuda UMNO, telah berperang lidah, bertikam lidah dengan Tiong King Sing, walhal mereka semua dalam blok kerajaan. So, poin pertama saya kepada Anwar, what are you talking about? Orang-orang dalam blok kerajaan sendiri sedang bertikam isu ni. What for nak cerita benda kat rakyat, kat umum? Kalau benar benda tu menyukarkan kamu secara tertutup tegur dulu orang-orang sendiri dari UMNO. Itu pertama. Kedua, adakah Perdana Menteri merasakan benda ni tidak penting, sedangkan ini secara tidak langsung adalah satu penghinaan ataupun satu perkara yang seolah-olah memperlekeh atau mengenepikan kontrak sosial yang sebenarnya menjadi satu perjanjian yang merupakan satu syarat kepada tertubuhnya Perlembagaan Persekutuan atas asas-asas paksi-paksi kontrak sosial yang tertulis di dalam perlembagaan itu. Apabila kita cerita berkenaan pemberian kerakyatan, kewarganegaraan kepada bukan Muslim, bukan Melayu, untuk menjadi sebahagian daripada negara merdeka Tanah Melayu ini yang diiktiraf oleh British sebagai Tanah Melayu, adakah Perdana Menteri merasakan benda ni tidak penting? Kerana bila kita cerita kenegaraan, ianya memang melibatkan pelaburan yang amat penting untuk negara kita. Ekonomi, ringgit penting. Juga penting adalah benda-benda yang menjadi asas kepada penubuhan negara merdeka ni, di Tanah Melayu ini, termasuk kontrak sosial, termasuk menjaga sensitiviti kaum. Dan yang tidak menjaga sensitiviti kaum adalah mereka yang telah berjanji menerusi kontrak sosial, bahawa mereka mengiktiraf ini adalah Tanah Melayu. Sebab asas penubuhan kontrak sosial ini yang bertulis ni adalah atas pengiktirafan British bahawa anda sedang meminta untuk bersama-sama selepas merdeka di Tanah Melayu. This is tanah warisan Melayu. Tapi mereka yang tidak menjaga sensitiviti. So, bukankah ini satu perkara yang serius? Banyak aspek yang penting dalam pentadbiran negara ni. Aspek ekonomi, aspek kewangan, aspek kerakyatan, aspek bangsa, ya, aspek agama, aspek sensitiviti kaum, ya, keharmonian, semuanya penting. Kita tidak boleh kata sekejap yang ni penting, yang tu tak penting, yang ni tak boleh. So, itu poin kedua saya. Okey, pertama, anda tegur dulu. Contohnya Ketua Pemuda UMNO. Kedua, benda ni penting. Who said tak penting? Ketiga, terlalu banyak isu sensitif yang timbul kebelakangan ini. Kalau pembangkang, benda yang 100 kali kurang sensitif, sekadar mereka bincang nak satukan Melayu pun ada siasatan. Benda ni dalam blok kerajaan sendiri, contohnya bila ada stalking dengan kalimah Allah, ada parti pula kata benda ni beberapa stalking sahaja. So beberapa stalking saja tak apa kot. Dan kalau anda kata benda ni tak harus dibincangkan, bincang benda lain, okey, kita bincang ekonomi. Ekonomi teruk. Bila kita bincang, blok kerajaan tak dengar.
Bila kita beri pandangan konstruktif, tak ada yang dengar. Bila cerita pelaburan masuk, saya dah jelaskan banyak kali. Pelaburan komitmen berbeza dengan pelaburan duit dah masuk projek, dah mula, dah pacak, dah kerja, dah start dah. Berbeza. Dan ianya perlu disusuli dengan pemberitahuan equity, aset atau pelaburan yang mengalir keluar berbilion-bilion ringgit untuk berbulan-bulan lamanya di bawah pentadbiran ini. Ekspor yang merudum bulan demi bulan, setiap bulan beratus juta di negara ini. Ya, ringgit yang merosot secara am. Ya, kalau kita lihat data di bawah pentadbiran ini, trend dia, pola dia. Apabila kita minta penjelasan sama-sama bercanggah-canggah langkah kerajaan dan tidak jelas, tidak memuaskan hati. How you are going to improve the ringgit. Dan dalam bahasa Inggeris ada beza antara konsep mengukuhkan ringgit dan buoy the ringgit, untuk menstabilkan seketika ringgit secara artificial. So penjelasan tak jelas. What is realistic, what is real is dalam rantau ini prestasi kita antara terburuk atau terburuk, especially ringgit dan sebagainya, kita terburuk. We are left out. So bila kita bincang benda ni, bukan nak serang kerajaan. Bila kita bincang secara konstruktif, saya beri ni, kita, no one gets response. Tidak ada, malah ada orang tak suka. Kadang-kadang saya dengar video digaibkan atau disekat dan sebagainya. So itu penting. Benda yang berlaku ni penting. Benda yang berlaku ni sebenarnya secara tidak langsung penghinaan kepada agama dan bangsa. Dan apabila kita cerita bab Kuteh ni, dia pelekis sebenarnya kontrak sosial ni. So benda-benda ni berlaku, tetapi rakyat khususnya beragama Islam ni memerhati kerajaan, tindak tanduk kerajaan. Dan perasaan yang saya dapat, dan kalau anda tanya orang di luar, barangkali yang duduk di atas mungkin dia tidak, dia out of touch with the people on the ground. Orang dah menilai dah kerajaan ini tidak berpihak kepada Melayu Islam, dan kerajaan ini sebenarnya membenarkan semua benda ni berlaku, sedangkan orang yang terlibat, ya, contohnya nak jadikan bab Kuteh ni makanan warisan dan sebagainya, of course they know benda ni akan memahakan Melayu Islam, tetapi mereka lakukannya dengan melulu, tanpa apa-apa perbincangan menyantuni rakyat. Benda ni akan dilakukan, perbincangan tak ada. So saya rasa seolah-olah dibuli. Saya rasa orang Melayu dibuli. Dan yang paling lucu, Ketua Pemuda UMNO nak perjuangkan isu ni, bagi saya tu lawak jenaka, sedangkan awak duduk sebantal dengan parti yang dah isytihar bahawa mereka hendak sesuatu yang melanggar kontrak sosial, menghina kontrak sosial, iaitu menukar negara ini jadi negara sekular. Kerana sekularisme ni menidakkan hak istimewa, menidakkan agama persekutuan agama Islam, menidakkan apa-apa sangkut pautnya agama bangsa dan sebagainya, bahasa Melayu, bahasa ni, ya. So bila anda dah duduk dengan mereka, maka tak payahlah bising bila bab Kuteh dijadikan makanan warisan. Tapi mereka pula perjuangkan, sedangkan anda tidur sebantal dengan kumpulan yang menentang semua ni, yang menidakkan perjuangan UMNO. Kemudian anda nak bersama-sama bentuk dasar. Anda tidak ada local standard, tapi dia pula bising. So bila dia bising, saya pun heran, adakah dia sedang benar-benar perjuangkan isu ni ataupun saja bersandiwara? Maybe Anwar patut tegur Ketua Pemuda UMNO dulu, sebab tak masuk akal apa yang dia buat. So come on lah. Sebagai Perdana Menteri seluruh rakyat Malaysia, benda-benda yang penting ni termasuk juga perasaan, sensitiviti orang Melayu Islam yang merupakan majoriti di negara ni. Terlalu banyak isu sensitif sedang dimainkan, dan it doesn't take a genius. Siapa boleh melihat ada sesuatu tak kena. Dan sesuatu yang tak kena ni
dilihat seolah-olah memangsakan Melayu Islam. So, inilah perasaan rakyat di luar sana. Ya. So, you can say what you want, tetapi at the end of the day, apa yang penting ialah apa yang rakyat Melayu Islam di luar sana rasakan. Dan kalau kamu pelekeh apa yang mereka rasakan, dan kamu nak tegur, oh ini tak penting, yang tu penting, anda bukannya meredakan keadaan, anda hanya memarahkan orang Melayu Islam lagi. Sebab itu mereka dah terlalu gusar. Ya. Okeylah, so itu sahajalah ulasan saya. Sebab saya ditanya, so saya jawablah apa pandangan saya berhubung dengan kenyataan Perdana Menteri. Okey. So setuju tak setuju tu lain cerita. Ini pandangan, ulasan saya berdasarkan apa yang ditanya. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.